Tapi sekarang saya tak seorang-seorang, saya bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Noradli Ridwan Shah Muhammad Dali, Timbalan Presiden Persatuan Kaki Tangan Akademik USIM Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, dinilai sekarang, Doktor? Ya, saya dinilai. Ya, Doktor. Hari ini kita punya topik adalah mengenai belanja saku kepada ibu bapa. Adakah memang duit saku itu perlu kita bagi mengikut kemampuan kita? Contoh, gaji kita RM1,500. Berapa persenkah harus diberikan kepada ibu bapa daripada jumlah gaji kita tu? Mungkin doktor boleh mulakan? Okey, macam ni ya. Dia kalau kita lihat, kita ada pendapatan dan kita pendapatan tu kita perlu salurkanlah kepada perbelanjaan kita lah. Okey, secara umumnya kita boleh gunakan pendekatan di mana kita boleh pastikan kita membelanjakan untuk keperluan asas kita. Okay, dan kemudian kita juga ada kita punya kehendak kita tu, kita punya nafsu ni, kita nak ikut, nak beli barangan yang mewah dan sebagainya. Betul. Dan juga kita perlu ada juga simpanan. Okay, so kalau kita ikut yang secara yang mudah lah. Okay, contohnya kita ambil dia punya bajet tu, kita ambil 50, 30, 20. Maksudnya 50 adalah keperluan, 30 adalah kehendak dan 20 adalah simpanan. Kan? Tapi sekarang ni isu yang diperbincangkan ni ialah bagaimana kita nak memperuntukkan kan kepada ibu bapa tu. Okay, soalannya juga tadi, adakah kita wajib untuk mengeluarkan wang saku kepada ibu bapa. Okey, dia sebenarnya dia bergantung kepada kes lah, Contohnya kalau orang bujang kan mungkin dia tidak perlu ada tanggungan seperti isteri dan juga anak. Tapi kalau dia dah berkeluarga, maksudnya dia ada isteri dan juga anak. Tapi kalau kita lihat contoh perbezaan di antara orang bujang dan juga orang yang telah berkahwin. Okey, nafkah tu contohnya nafkah yang perlu diselesaikan bagi orang-orang yang telah berkahwin, dia mesti memberikan nafkahnya dahulu kepada isteri dia dulu. Nombor satu. Anak-anak dahulu. Okey, barulah dia boleh tengok kalau ada lebihan lagi ke dan sebagainya, dia boleh memberikan kepada ibu bapanya, sebab itu adalah dia punya tanggungjawab dia. Dia tanggungjawab. Tapi kalau orang bujang ni dia tak ada tanggungjawab supaya untuk pada isteri dan juga anak kan. Jadi dia boleh memperuntukkan kepada ibu bapa dia. Walaupun dia tak wajib, melainkan kalau contohnya kan ibu bapanya memang tak mampu ataupun miskin, masa tu dia kena wajiblah bantu ibu bapa dia. So dalam konteks ni kan, macam mana dia nak memperuntukkan wang saku untuk ibu bapa tu, sebab tu kita kena tengok tadi 50, 30 dengan 20 tu kan. So 50 tu keperluan asas. Jadi keperluan asas ni kita kena perlu bayar kepada rumah kita, kenderaan kita, kita punya utility, makanan dan juga kita punya insurans kesihatan dan sebagainya kan. Jadi kalau kita boleh peruntukkan juga beberapa peratus kepada ibu bapa kita daripada situ, maksudnya lebih baiklah. Tapi macam mana sebagai contohnya 50% tu pun dah tinggi kan, macam mana? So kat situ kita boleh mainkan, iaitu sama ada kita tinggikan untuk keperluan tu jadi 60. 60 kita kurangkan kehendak jadi kepada 20 dan simpanan kepada 20. So 60, 20, 20. Ataupun kita rasa tak cukup lagi, kita tinggikan lagi untuk keperluan ni kepada 70, tapi kita kurangkan kehendak kita kepada 10 dan simpanan kita tetap kepada 20. Jadi doktor, kita harus kurangkan kehendak kita untuk kita bagi kepada ibu bapa kita punya belanja bulanan. Itu contoh. Tapi kalau yang sebaik-baiknya ialah kita meningkatkan pendapatan kita lah. Maksudnya. Kalau kita tak nak tingkatkan pendapatan, kita kena kurangkan belanja. So kita kena pilih lah. So kita nak kurangkan belanja ke ataupun kita nak tingkatkan pendapatan. So kalau kita tingkatkan pendapatan, kita tak perlu nak kurangkan perbelanjaan kita. Kita masih belanja macam biasa, tapi kita terpaksalah kerja lebih masa ke ataupun cari bisnes sampingan ke dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa tak boleh lah, dah cukup lah kan. Maksudnya nak kerja lebih masa pun dah agak membebankan dan sebagainya, dah letih dan sebagainya. So kita boleh kurangkan kehendak kita lah, kehendak tadi.
Okey, tapi bagaimana pula yang baru memulakan kerjaya ni doktor kan? Yang baru je sampai KL, contohlah daripada kampung sampai KL ni, baru sampai nak memulakan kerjaya, nak kumpul wang kan di bandar-bandar besar ni, nak bagi duit kepada ibu bapa di kampung. Adakah memang perlu kita utamakan dulu kita punya planning permulaan bulanan kita di Kuala Lumpur ni dahulu, di bandar-bandar ni dahulu? Macam contohlah kita nak kena cari rumah, nak kena settlekan pengangkutan dan juga perbelanjaan asas lain. Okey. Kat sini kita kena tengok kita punya perancangan belanjawan tadi. Okey. So kita dah tahu dah. Okey. So kalau orang bujang ni selalunya dia punya keperluan tu tinggi sikit. Contohnya dia jadi 70 lah selalunya. 70% daripada pendapatan dia adalah keperluan dia. Okey, untuk bayar rumah, kereta, makan, sebab pendapatannya tidak besar. Okey, tidak besar seperti yang telah lama bekerja, maksudnya pendapatannya agak besar lah. Okey, jadi mungkin peratusan untuk keperluan dia dah kuranglah sikit. Maksudnya bukan kurang, kita makan sama je. Okey, nasi dengan lauk dan sebagainya, tapi sebabkan pendapatan dah kerja lama, so dia peratusannya kecil. Okay, berbanding dengan orang yang baru mula bekerja. Okay, jadi kat sini untuk seorang yang baru mula tu mungkin agak sukarlah untuk dia memberikan wang saku, tapi memberikan wang saku lah, maksudnya dia lebih kepada macam sedekah lah kan, sedekah ataupun dia punya nak kata nafkah, dia tak perlu memberikan nafkah, tapi sedekah lah kepada ibu bapa mereka, maka kita boleh katakan dia lebih berkat. Okay, so maksudnya kita bagi, kalau kita tak boleh bagi pun kita boleh bagi dengan cara lain. Okay, maksudnya kita buat pergi balik ke, jumpa dia ke, okay, bantu dia tolong kat rumah ke, macam itulah. Okay, so kita tak perlulah nak keluarkan duit, tapi kita bantu dengan cara yang lain. Okay, so tapi memang masa macam contohnya saya masa muda dulu pun agak sukar kan kita mempunyai pendapatan yang baru nak mula hidup dan sebagainya, memang mempunyai pendapatan yang kecil, okey, dan sebab itu mungkin kita boleh bantu ibu bapa kita dengan cara yang lain. Tak semesti dengan cara kita kena bagi duit saja. Okey. Ya, betul. Tak semesti dengan cara bagi duit. Kita ada untuk mereka juga adalah satu keberkatan juga kan. Kita nak dapatkan keberkatan tu mungkin ekstra keberkatan dengan pendapatan kita. Kita punya gaji setiap bulan tu mungkin kita boleh bagi kepada ibu bapa kita, tapi yang mana duduk dengan ibu bapa tu pula doktor? Yang sampai ke kerja duduk dengan ibu bapa kan, masih duduk di bilik bawah orang kata. Betul. Yang tu ada juga yang macam tu kan, tapi maksudnya kalau duduk dengan ibu bapa tu, tolonglah bayarkan bil elektrik, okay, tolong bayarkan mungkin untuk membelikan groceries atau keperluan perbelanjaan dan sebagainya, sebab kita kena give and take lah, maksudnya kita sama-sama win-win situation. So dalam konteks ni kan, kita kena sebagai anak kan, kita memang kena berbuat baik kepada ibu bapa, sebab apa? Reda Allah tu ialah kalau ibu bapa reda dengan kita, maka maksud kita dapat reda Allah SWT. Jadi kalau sama jugalah, kalau kita buat tak baik pada ibu bapa, maka Allah akan murka dengan kita kan. Jadi maksudnya kan, kita kena buat, tapi tak semestinya kita kena buat baik itu apabila kita ada material sajalah. So kita kena cuba bantu kan. Kalau tak boleh bantu dengan material, bantulah ke rumah dan sebagainya. Janganlah kita duduk rumah tu tapi kita tak mengemas, tak apa kan, tak ni kan. So itu adalah satu perkara yang mungkin akan membuatkan ibu bapa kita pun rasa tak senang dengan kita. Betul. Itu adalah satu conclusion yang sangat padat dan juga sesuai dengan topik kita hari ini, iaitu belanja saku kepada ibu bapa mengikut pendapatan kita. Berapa tadi? 50? 30? 20. Okey. Tapi kalau ikutkan, kita boleh, kalau boleh lah kita letak 5% lah daripada pendapatan kita tu, okay, kepada ibu bapa kita. 5% pun kalau boleh. Tu agak besar jugalah. 5 ke 10% lah macam tu. Untuk kita mendapat keberkatan dalam setiap gaji kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Noradli Ridwan Shah Muhammad Dali, Timbalan Presiden Persatuan Kaki Tangan Akademik USIM, Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Terima kasih Doktor sebab sudi bersama kami pagi ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.